Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Salihuddin bin Rahman. Boleh panggil saya Cikgu Saleh. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang satu sukan dalam olahraga, iaitu lompat jauh. Saya pasti kamu semua dah biasa dengar tentang lompat jauh ini, terutamanya dekat media sosial, dekat kaca televisyen, dan yang utama sekali masa sukan tahunan sekolah. Pastilah kamu duduk tepi-tepi tu tengok orang melompat jauh, tapi kamu tak lakukan. Baik, hari ini kita akan belajar apa itu lompat jauh. Lompat jauh ini kita menyentuh tentang gaya. Gaya yang biasa orang gunakan masa lompat jauh ialah yang pertama gaya layar, yang kedua gaya tendang, dan yang ketiga gaya gantung. Yang pertama ini gaya layar, biasa orang gunakan dan paling mudah untuk kita belajar. Gaya inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, ada empat fasa dalam lompat jauh. Yang pertama, fasa penujuan. Yang kedua, fasa lonjakan. Yang ketiga, fasa layangan. Dan keempat, fasa pendaratan. Baik, fasa penujuan ini masa kamu lari ke papan lonjakan. Yang kedua, fasa lonjakan. Fasa lonjakan ni kaki kamu dah take off dekat papan lonjakan. Maksudnya masa kamu melonjak itulah itu fasa lonjakan. Yang ketiga, fasa layangan. Badan kamu dah berada di udara. Dan yang keempat, fasa pendaratan. Fasa pendaratan ni badan kamu dah berada, dah menyentuh di bahagian tanah untuk mencapai jarak yang kamu mampu buatlah. Okey. Sebelum kita melakukan aktiviti, kita akan lakukan pemanasan badan dulu. Boleh Okey pelajar? Kita akan lakukan lompat bintang dulu. Lompat bintang dulu, lepas tu kita stretching dekat bahagian otot yang kita gunalah. Kita fokus otot mana yang kita guna, itu yang kita stretching. Yang pertama, kita buat lompat bintang. Saya pun akan buat dan kamu akan buat. Boleh kita buat sama-sama? Okey, jom. 30 kali. Okey, boleh. Okey, kita start. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, kamu tarik nafas dulu untuk ambil oksigen lah yang kamu guna tadi. Okey, kita buat regangan statik. Boleh Pertama sekali kita akan buat dari atas ke bawah dulu. Okey. Okey, kanan. Okey, kiri. Okey, dengan ke belakang. Okey. Okey. Okey, bahagian badan. Ke kanan. Ke kiri. Dan ke belakang. Okey, bahagian kaki. Belakang. Tarik ke dalam. Okey, tukar. Belakang. Dalam. Okey. Buat lunges statik. Kaki kamu kena berada dalam 90 darjah. Okey, tahan lagi. Biar kamu rasa otot mana yang terik. Masa itulah otot kamu direkangkan. Okey, tukar. darjah 90 darjah. Badan kena lurus. Okey, stop. Lepas tu bahagian betis.
Kamu buka sedikit. Lepas tu kamu fokus ni, luruskan kaki. Ini regangkan bahagian betis ataupun soleus. Okey, tukar. Okey, pergelangan kaki. Okey, balas. Okey, tukar. Okey, stop. Okey, baik. Seterusnya, kamu akan lakukan aktiviti. Saya nak kamu buat satu garisan yang lurus dan seorang akan buat 3 percubaan. Okey, aktiviti ini adalah kamu baling pundi kacang ke atas dan kamu sendiri yang sambut. Dan dalam masa yang sama kamu melompat untuk dapatkan pundi kacang tersebut. Boleh Okey. Contoh. Okey, ini pundi kacang dia. Contoh, kaki kamu kena melonjak dekat bahagian slotter putih. Ni kira papan lonjakan lah. Okey, boleh Cuba tengok tutorial daripada cikgu. Okey, jom. Pertama. Sekejap. Okey. Pundi kacang kena baling ke atas dan kamu kena melonjak. Okey, maaf cikgu tak dapat sambut. Cikgu buat sekali lagi. Okey, jom. Okey. Kena melonjak menggunakan satu kaki saja. Jangan guna dua kaki. Satu kaki saja. Okey, cikgu buat sekali lagi. Okey, jom. Kamu kena baling dan sambut. Okey. Gunakan satu kaki saja. Okey, kamu kena buat gila-gila lah. Seorang kena buat 3 kali percubaan. Okey. Okey, kamu dah buat aktiviti tersebut. Dan yang aktiviti yang kedua, sebenarnya pundi kacang ni kena gantung dekat bahagian yang tinggi sikit lah. Tapi memandangkan tempat kita hari ini ada pokok yang tinggi, dahan pokok yang tinggi, dan kamu akan menyentuh daun tersebut. Lompat dan sentuh daun tersebut. Ingat, lompat guna satu kaki saja. Okey, boleh Okey, saya letak pundi kacang letak tepi. Dan kamu akan lonjak bergilir macam tadi juga. Buat satu barisan. Kamu kena buat 3 kali percubaan. Okey, contoh cikgu akan buat tutorial. Boleh Okey. Bagus. Okey, contoh. Okey, satu. Percubaan yang pertama. Percubaan yang kedua. Kamu kena sentuh daun. Okey. Percubaan yang terakhir. Okey. Apa yang penting masa kamu lakukan aktiviti ini? Saya nak kamu tekankan tentang pendaratan kamu. Saya tak nak kamu buat pendaratan yang tak selamat. Kamu hati-hatilah Okey, boleh Okey, baik. Seterusnya, masa kamu melakukan aktiviti kan tadi,
Cikgu dah perhatikan. Dan ada yang menggunakan dua belah kaki untuk dekat bahagian papan lonjakan. Dan saya tak nak aktiviti yang terakhir kita lakukan ini kamu lakukan benda yang sama. Okey, cikgu akan sentuh pasal kaki yang dominan. Macam mana nak bezakan kaki dominan kamu? Kamu kena buat macam ni. Baik. Kaki dominan kamu, kaki itulah yang akan melonjak di papan lonjakan. Okey, baik. Kamu buat kaki dominan kamu rebahkan badan kamu ke bahagian hadapan. Okey, rebahkan bahagian hadapan. Okey, tengok. Kaki mana yang keluar? Okey, kamu tengok kaki cikgu, kaki mana yang keluar? Okey. Okey, tengok. Cikgu kaki kanan. Bermakna kaki dominan cikgu ialah kaki kanan. Dan kaki yang akan melonjak di bahagian papan lonjakan cikgu ialah kaki kanan. Okey, boleh Okey. Selepas ini cikgu nak kamu buat pecah kepada 2 kumpulan. Boleh Okey, 2 kumpulan, 5 orang. Okey. Dan kamu akan membuat buat lompatan yang paling jauh, paling maksimum yang kamu boleh lakukan. Dan lompatan tersebut akan dikira markah. Okey, cikgu akan bagi hadiah kepada pemenang. Jangan risau, cikgu dah bawa hadiah dalam kereta cikgu. Okey. Yang macam mana kiraan mata tersebut ialah siapa yang akan melompat dengan jarak 0.5 meter, cikgu akan bagi 1 markah. Kalau dah buat 1 meter, cikgu akan bagi 2 markah. 1.5, cikgu akan buat bagi 3 markah. 2.0, cikgu akan bagi 4 markah. Dan siapa yang buat ke atas 4.5, maaf, siapa dah boleh buat 2.5, cikgu akan bagi 5 markah. Itu dah kira kamu profesional lah, kamu dah hari-hari training. So siapa yang paling banyak markah, cikgu akan bagi hadiah. Okey, boleh Okey, saya nak kamu take time dulu, ambil nafas, minum air ke apa. Boleh Okey. Lepas ni kita akan lakukan aktiviti. Okey, baik. Kumpulan yang pertama akan melakukan aktiviti tersebut. Okey, contoh cikgu akan buat tutorial sebanyak 3 kali. Tutorial sebanyak 3 kali. Okey, kameraman sana. Okey, maaf. Dan sepatutnya kalau boleh larian untuk buat lonjakan ialah 10 meter. So kamu akan berlari di sana dan kamu akan berlari dengan kelajuan yang maksimum untuk mencapai jarak yang jauh. Okey, contoh Dan macam mana kiraan tersebut ialah dikira dekat bahagian badan kamu yang paling belakang. Dan dia akan dikira, cikgu akan kira dekat papan lonjakan lah. Okey, cikgu akan buat kali kedua. Okey, itu yang percubaan yang kedua. Dan kita akan lakukan percubaan yang ketiga.
Okey. Selesai percubaan dan saya nak kamu lakukan aktiviti ini lebih kurang dalam 10 minit Okey, saya bagi peruntukan pada semua sebanyak 10 minit untuk lakukan aktiviti ini. Buat yang terbaik sebab saya sudah sediakan hadiah yang terbaik untuk kamu. Boleh Okey, baik. Selesai sudah aktiviti kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan buat penyejukan badan. Okey, penyejukan badan. Kita buat macam ni. Okey, nanti kamu buat ladam kuda dan kamu akan ikut cikgu. Okey, boleh Okey, bermula daripada bawah. Okey, kameraman nampak tak? Ini. Okey. Kita bermula daripada bawah. Okey. Okey, tukar, kamu ikut cikgu Tukar. Okey, dalam. Okey, tukar. Okey. Sentuh hujung kaki kamu. Okey, bahagian dalam. Tukar sebelah kiri. Okey, ke hadapan. Okey, dah. Okey, badan. Okey, bahagian belakang. Kanan. Okey, kiri. Okey, dengan tukar. Okey, belakang. Okey, kepala. Okey, selesai. Baik, kenapa cikgu pentingkan warming up dan cooling down bahagian kaki? Sebab otot kamu banyak menggunakan bahagian kaki. Okey, baik. Okey, seterusnya kamu duduk dulu dalam posisi ladam kuda juga. Okey. Okey, Alia. Apa yang kamu dapat semasa kamu buat Buat aktiviti tadi? Apa yang kamu dapat? Okey, semestinya kamu dapat pengetahuan baru tentang apa fasa dalam lompatan, apa gaya yang boleh kita gunakan dalam lompat jauh, dan yang paling penting kamu dapat melakukan kemahiran dengan lakuan yang betul. Okey, itulah yang kamu dapat. Dan aktiviti ini taklah penting, tapi ia merupakan salah satu aktiviti yang boleh dibawa pergi jauh sekiranya ada dalam kalangan kamu yang berbakat. Okey, dalam kalangan kamu yang berbakat dan boleh pergi jauh seperti peringkat negeri, peringkat kebangsaan, dan yang paling tak mustahil kamu lakukan, boleh pergi ke peringkat Olimpik. Tapi belum ada lagi Malaysia yang menang pingat emas dalam lompat jauh. Kalau boleh, generasi kamulah yang akan buat. Okey, berkenaan dengan pemenang tadi ialah kumpulan Nazri. Kumpulan Nazri menang, dan kamu boleh kamu boleh ambil hadiah dekat kereta cikgu masa balik nanti, dan kamu boleh bahagi sama rata. Okey, boleh Okey. Sekian, terima kasih.